Okey, kelas pada pagi ini akan diteruskan dengan tajuk penyata keuangan tanpa pelarasan. Jadi perkara pertama kamu kena rujuk ialah imbangan duga yang telah kamu sediakan sebelum ini. Kerana kita akan membuat penyata keuangan tanpa pelarasan ini berpandukan kepada imbangan duga yang telah disediakan. Okey, dalam modul 7 ini akan ada 3 komponen yang kita akan lihat, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi, bentuk T dan format penyata, penyata kedudukan keuangan dan penutupan akaun hasil, akaun belanja dan akaun inventory pada akhir tempoh keuangan. Okey, yang pertama sekali ialah kita akan lihat kepada akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, seperti yang telah kamu belajar dalam modul 2, tujuan penyediaan akaun perdagangan dan akaun untung rugi, kita lihat kepada tujuan penyediaan. Okey, akaun perdagangan disediakan untuk mengetahui sama ada sesebuah perniagaan mendapat untung atau rugi kasar. Okey, untuk mengetahui sama ada aktiviti yang dilaksanakan ke atas barang niaga atau perkhidmatan tersebut mendapat untung atau rugi tanpa mengambil kira hasil dan belanja yang lain. Okey. Akaun untung rugi pula disediakan untuk mengetahui sama ada sesebuah perniagaan mendapat untung atau rugi bersih setelah mengambil kira hasil dan belanja. Okey. Kita lihat kepada penyediaan akaun perdagangan. Okey, kita terus lihat kepada format dia. Okey, atas sekali kita akan tulis nama perniagaan. Okey, akaun perdagangan bagi tahun berakhir. Okey, kita mulakan di sebelah kredit dengan komponen jualan. Tolak dengan pulangan jualan, kita akan dapat jualan bersih. Seterusnya di sebelah debit kita akan mulakan dengan inventory awal. Okey, belian, tolak pulangan belian, kita akan dapat belian bersih. Okey, tambah dengan angkutan masuk, upah atas belian, duty import, insurans atas belian. Ini adalah contoh berdasarkan kepada komponen yang ada dalam soalan. Okey. Jadi apabila belian tolak dengan pulangan belian, kamu akan dapat belian bersih, dan belian bersih kamu tambah dengan komponen ini. Okey, kamu akan dapat satu nilai. Okey, dan nilai itu kamu tambah dengan inventory awal, kamu akan dapat kos barang untuk dijual. Okey, pastikan nilai di sini kamu tambah dengan inventory awal, kamu akan dapat kos barang untuk dijual dan tolak dengan inventory akhir. Okey, kalau kamu tolak dengan inventory akhir, kita akan dapat kos jualan. Okey, ambil jualan bersih, tolak dengan kos jualan, kita akan dapat untung kasar. Okey. Kalau dalam format penyata, okey, kita mulakan dengan jualan, tolak pulangan jualan, kita akan dapat jualan bersih. Okey. Seterusnya tolak dengan kos jualan. Bagaimana hendak mencari kos jualan? Inventory awal. Okey. And then kita masukkan belian, tolak pulangan belian, dapat belian bersih. Belian bersih ini kamu tambah dengan komponen seperti angkutan masuk, upah atas belian, duty import, insurans atas belian. Jadi kamu tambah dengan nilai inventory awal, kamu akan dapat kos barang untuk dijual. Tolak dengan inventory akhir, kita akan dapat kos jualan. Okey, jadi jualan bersih, tolak dengan kos jualan, kita akan dapat untung kasar. Kalau negatif, kita akan dapat rugi kasar. Okey, so ini adalah contoh 1. Okey, berikut merupakan imbangan duga perniagaan Hakim berjaya pada 31 Mac 2016. Okey, dia akan bagi maklumat dalam bentuk imbangan duga. Okey, maklumat tambahan inventory akhir ialah 2800. Okey, sediakan akaun perdagangan dalam bentuk T dan format penyata. Jadi berpandukan kepada maklumat yang ada di sini, kita akan pindah masuk ke dalam akaun perdagangan bagi tahun berakhir 31 Mac 2016. Iaitu kamu tengok di sini nilai jualan 2800. So kita pindahkan ke sini 28000. Tolak dengan pulangan jualan. Pulangan jualan ialah 190 dan kita akan dapat jualan bersih.
Seterusnya, inventory awal. Okey, kita ada di sini ialah inventory awal 1,600. Okey, belian 18,000 tolak dengan pulangan belian 140. Jadi belian bersih 17860 tambah dengan angkutan masuk. Jadi kita dapat 17980 tambah dua-dua ni kos barang untuk dijual 19580. Okey. Tolak dengan inventory akhir 2800. Jadi jualan bersih tolak dengan kos jualan, kita akan dapat untung kasar 11030. Okey. Ini dalam format penyata. Okey, nilainya akan sama. Okey, seterusnya untung atau rugi kasar. Bagaimana kita nak kira untung atau rugi kasar? Okey, kita tengok tadi kita dah buat sampai akaun perdagangan, dah dapat sampai untung kasar. Jadi untung kasar ini kamu tambah dengan hasil dan tolak dengan belanja. Sama juga kalau dalam format penyata. Okey, untung kasar yang kamu dapat di sini, kamu tambah dengan hasil, tolak dengan semua komponen belanja, kamu akan dapat untung bersih. Kalau nilainya negatif, rugi bersih. Okey, contoh 2, berdasarkan imbangan duga di contoh 1, sediakan akaun untung rugi. Okey, kita dah dapat tadi untung kasar. Okey, kita ambil format penyata. Untung kasar kita dah dapat 11030 tambah dengan semua komponen hasil, iaitu diskaun diterima dan komisen, jumlahkan, tolak dengan semua komponen belanja. Jadi, kita akan dapat untung bersih. Okey. So, ini adalah satu contoh soalan yang lengkap. Okey. Penyata kedudukan kewangan. Sebab kamu tahu penyata kewangan ni terdiri daripada akaun perdagangan, untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Okey, so kita tengok kepada penyata kedudukan kewangan. Okey, tujuan penyediaan penyata kedudukan kewangan ialah kita nak menyenaraikan semua aset dan liability perniagaan. Okey, menunjukkan kedudukan kewangan perniagaan, menunjukkan jumlah modal dan keuntungan atau kerugian perniagaan, menunjukkan modal kerja iaitu jumlah kecairan perniagaan dalam tempoh semasa. Jadi penyediaan penyata kedudukan kewangan kita boleh sediakan dalam bentuk T dan format penyata. Okey, so kita mulakan dengan aset bukan semasa. Kita senaraikan semua aset bukan semasa dan kita jumlahkan. Okey, lepas tu kita senaraikan semua aset semasa dan jumlahkan. Okey, ambil jumlah aset bukan semasa tambah dengan aset semasa, kita akan dapat jumlah aset. Okey, seterusnya equity pemilik, kita ambil modal awal tambah dengan untung bersih yang kita peroleh daripada akaun perdagangan dan untung rugi. Kalau rugi bersih kita tolak. Okey, tolak dengan ambilan dan akhir sekali kita akan dapat modal akhir. Okey, liability bukan semasa pula. Okey, kita senaraikan pinjaman gadai janji ni contoh Okey, dan liability semasa. So, sebelah debit dengan sebelah kredit nilainya akan imbang. Okey, kalau dalam format penyata, okey, kita senaraikan juga aset bukan semasa, jumlahkan. Aset semasa kita jumlahkan. Okey, kita tolak dengan liability semasa. Okey, perbezaan antara format bentuk T dengan format penyata ialah kita akan ada modal kerja. Jadi di sini modal kerja ini kita peroleh dengan mengambil aset semasa tolak dengan liability semasa. Okey, seterusnya equity pemilik dengan liability bukan semasa sama saja kedudukannya. Okey. Berdasarkan imbangan duga contoh 1, sediakan penyata kedudukan kewangan dalam bentuk T. Okey, ini adalah berdasarkan contoh 1. Okey, apa aset bukan semasa yang ada ialah alatan pejabat 790, kenderaan 20,000, jadi kita jumlahkan dapat 20,790. Okey, aset semasa kita ada inventory akhir 2,800, akaun belum terima 7,200, bank 8,000, tunai 450. Jadi kita jumlahkan
kita akan dapat 39,240. Jadi equity pemilik, okey, modal awal kita ambil daripada imbangan duga tambah dengan untung bersih yang diperoleh dalam akaun perdagangan dan untung rugi, jumlahkan, tolak dengan ambilan 500 dan kita akan dapat modal akhir 20240. Okey, liability bukan semasa, kita ada satu saja, pinjaman. Liability semasa, kita ada akaun belum bayar, 13,000. Jadi jumlahnya 39,240. Okey, sama juga dengan format penyata. Tapi angka imbang dalam bentuk T dan format penyata tidak sama. Sebab format penyata kita gunakan modal kerja. Okey, aset bukan semasa, aset semasa, liability semasa. Jadi ambil jumlah 18,450 tolak dengan liability semasa 13,000. Jadi kita akan dapat modal kerja 5450. Okey, yang lain semua sama saja. Okey, jadi ini adalah penyata kewangan tanpa pelarasan. Jadi ini adalah untuk membantu kamu untuk meningkatkan kemahiran kamu untuk menguasai format bagaimana kita nak sediakan penyata kewangan, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Okey, seterusnya saya akan berikan beberapa latihan untuk tajuk ini supaya membantu kamu untuk meningkatkan kemahiran kamu untuk menyediakan penyata kewangan tanpa pelarasan. Okey, sekian.